Hai, selamat datang ke channel Cikgu Nurul. Subjek yang saya akan ajar ialah matematik tambahan. Susah ke ADMAT? ADMAT senang aja. Yang penting, don't give up. Dan kita perlu yakin dengan diri sendiri. Anda mampu mengubahnya. Anda boleh muat turun latihan melalui pautan yang diberi di bawah video ini. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Temui lagi Cikgu Nurul dalam teknik menjawab kertas satu. Okey, murid-murid, sebelum itu kita mesti ada target dalam matematik tambahan. Target apa ya? Okey, macam ini. Contoh, kita sebelum ni mesti kita ada angan-angan kan? Angan-angan untuk apa? Nak lulus ADMAT ataupun kita nak dapat B, nak A+, masing-masing kena ada angan-angan. Selepas kita ada angan-angan, kita tanamkan impian kita. Okey, impian bagaimana? Nak lulus ya? Okey, mesti nak dapat markah 45% ke? Nak dapat 90% ke? Okey, jadi nak lulus dengan markah yang berapa? Okey, seterusnya kita mesti merancang. Okey, kalau ada angan-angan dan impian, okey, kalau tidak merancang, kamu rasa target kamu boleh dapat ke? Okey, jadi merancang ada pelbagai cara. Okey, sebagai contoh, cikgu cakap merancang tu seperti kita buat jadual belajar ke, kita buat checklist. Jadual belajar tu contohnya, okey, setiap Isnin ataupun tarikh ini saya nak belajar fungsi. Kedua, hari Selasa tu quadratic equation contoh. Okey, bila dah study untuk tarikh yang itu, kita tikkan. Itulah contohnya checklist. Okey, bila kita dah merancang, pastikan kita melaksanakan. Ya, adik-adik? Okey, melaksanakan tu bererti di mana bila dah rancang, kita buat. Kita melaksanakan. Melaksanakan tu bukannya sekadar kita buat sahaja. Melaksana tu mesti disulami dengan usaha. Okey, usaha. Maksudnya kalau okey buat je lah, okey lah tak tahulah soalan ni nak buat macam mana, pening lah, tutup buku. Itu silap. Okey, melaksanakan dengan usaha di mana kalau tak dapat, kita bertanyalah. Contoh, bertanyalah kepada cikgu-cikgu ke, kepada kawan-kawan ke, ataupun pergi cari YouTube Cikgu Nurul ke. Okey. Seterusnya, lepas berusaha, okey, barulah kita berdoa. Okey, berdoa masing-masing ada pelbagai cara lah untuk kamu doa kan. Kalau cikgu, makna pagi-pagi tu kita buatlah duha ke, okey. Tahajud ke. Jangan lupa mengaji, jangan tinggal. Okey, ni nak exam ni. Okey, untuk kita kena dekatkan lagi diri kita dengan Tuhan kita, dengan Allah. Okey. Jadi, selain daripada tu minta maaf. Minta maaf dekat kawan-kawan, minta maaf kat guru-guru, ibu bapa, adik-beradik kan. Kita tak tahu kita ada buat mereka terasa ke kan. Jadi, untuk mengelakkan pula. Okey. Jadi bila kita dah minta maaf semua, mungkin dah disebabkan ada orang terasa hati ke apa, itu membuatkan kita sukar untuk ingat ke apa ke, kita anggap macam itulah. Okey, bila dah doa, last kali kita berserahlah, tawakal. Okey, kalaulah murid-murid, okey, follow, okey, saya punya, cikgu punya ni, okey, InsyaAllah, okey, target kita akan tercapai, okey, mesti tercapai, insyaAllah. Okey, seterusnya murid-murid, okey, matematik tambahan ni semudah KFC je. KFC, bukan KFC yang korang selalu makan ngap tu, bukan. Okey, KFC tu apa? Okey, jom kita tengok. Okey, KFC tu ialah know ataupun tahu kata kunci ataupun keywords. F adalah find ataupun cari rumus yang betul. Okey, C calculate, hitung ataupun pengiraan yang menggunakan rumus. Okey, seterusnya.
Bagaimana menyelesaikan masalah dalam kertas satu? Okey. Cikgu akan bagi teknik macam mana setiap kali kita membaca soalan kertas satu, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Okey. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah tu seperti bila kita dapat soalan tu, topik apa ni? Topik apa ni? Okey, lepas tu apa maklumat yang dibagi? Okey, cikgu bagi contoh dengan menggunakan soalan progression ataupun janjang. Okey, contohnya macam ni. Contoh satu soalan apa pula ni? Oh, kita tengok, kita highlight keyword. Oh, ini adalah geometri, progression ataupun janjang. Janjang apa? Janjang subtopiknya geometri. Ada lagi tak maklumat yang dibagi? Oh, ada kat sini. 32 P dan Q. Dan ini jumlah ketiga-tiga sebutan tersebut ialah 26. Okey, daripada soalan ni, tiga sebutan berturutan suatu janjang geometri ialah 32 P Q. Diberi bahawa hasil tambah ketiga-tiga sebutan itu ialah 26. Okey, seterusnya dia suruh kita cari nilai yang mungkin bagi P dan bagi Q. Okey, jadi kita dah berjaya tahu topik apa, subtopik apa dan kita dah highlight keyword. Okey, seterusnya merancang strategi. Merancang strategi apa pula ni cikgu? Okey, merancang strategi. Memilih strategi yang sesuai ataupun kita pilih rumus yang sesuai. Kita kembali semula ke soalan tadi. Okey, janjang dan geometri. Apakah rumus rasanya? Okey, kita ambil rumus yang disediakan ketika peperiksaan. Kita tengok apa yang terlibat. Okey, R, common ratio ataupun nisbah sepunya. Ada lagi tak? Oh, jumlah sebutan. Okey, ini rumusnya. Okey, yang ketiga, melaksanakan strategi. Okey, bagaimana ya murid-murid? Kita buat pengiraan ke? Kalau soalan tu memerlukan lakaran graf ke, lakaran gambar rajah ke? Kita kena buat jadual ke? Ataupun kita tukar ayat kepada bentuk simbol. Okey, sebagai contoh. Okey, di sini. Saya masukkan T2 kita P per T1. Dan sama dengan T3 per P2. T2, sorry. Okey, daripada sini. Tengok ya. Sekejap tahu. Okey, daripada sini, cikgu boleh buat macam ni. Oh, cikgu dah harapkan dapatlah P square 3 per 32 sama dengan Q. Okey, kadang-kadang apabila kamu menukarkan ayat kepada bentuk matematik, okey, mungkin di situ kamu boleh dah dapat satu markah. Dekat sini mungkin kita dapat satu markah. Mungkin di sini kita dapat satu markah. Mungkin ya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Cikgu gunakan rumus yang kedua. Okey, S3 ataupun jumlah 3 sebutan sama dengan 26. Okey, jumlah 3 sebutan. Okey, kadang-kadang kita boleh guna formula yang diberi. Kita boleh guna formula ni. Okey. Tetapi bila kita fikir pula, dekat sini ada 3 je sebutan. Ada 3 sahaja. Kenapa kita pening kepala? Elok kita terus tambahkan. Okey, terus kita tambahkan. Hasil ketiga-tiga sebutan tu dapatlah 26. Okey, kita dapatlah 26. Okey, seterusnya. Okey, jadi kita dapatlah satu lagi persamaan. Okey, dekat sini cikgu labelkan ya. Ini persamaan 1. Ini kita dapat persamaan 2. Okey, jadi mungkin di sini pun kita akan dapat markah juga. Dia antara atau sini kita mungkin dapat lagi satu markah. Ni atau sama ada yang pertama atau yang kedua. Okey, seterusnya bila dah ada, kalau murid-murid tengok kita ada persamaan, 2 pula persamaan. Lepas tu ada 2 pula unknown ataupun sebutan.
P dan Q ke, X dan Y ke, kesimpulannya kita boleh menggunakan persamaan serentak. Persamaan serentak. Jadi persamaan serentak tu kita boleh buat, okey, yang ni persamaan dua Ini saya cikgu ambil yang last lah, persamaan dua. Jadi kita boleh buat apa? Oh, kita boleh masukkan 1 dalam 2. Okey, seterusnya. Cikgu dapat masukkan bla 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 bla. Kita buat. Yeah, dapat P. Okey adik-adik, untuk di sini jangan lupa ya, apabila kita faktorkan sesuatu persamaan kuadratik, perlu ada sama dengan kosong. Okey, seterusnya, bila dah ada persamaan serentak, kita boleh cari lagi satu jawapan pasangannya. Yes, okey, kita dah berjaya mendapat nilai P dan Q. Okey, dia tengok lagi satu dia punya keyword, adik tengok kat sini. Oh, mak engkau. Okey, sekejap tau, kita pergi patah balik. Mana pula ni? Kita patah balik semula. Okey, di sini. Ya Allah. Ya, dia nak kena gigit ni. Okey. Cikgu nak highlight kat sini pula. Okey, nilai-nilai. Kalau dia dah kata nilai-nilai, jadi kemungkinan P tu lebih daripada 1 lah nilai dia. Okey, seterusnya. Okey. Mengenal pasti sudah, merancang sudah, melaksanakan sudah. Seterusnya adalah membuat refleksi. Okey, membuat refleksi tu apa pula? Okey, kita kena fikir, ada cara lain ke? Ataupun, betul ke jawapan kita ni? Okey, jadi macam mana caranya adalah, kalau macam ni cikgu nak cek macam ni lah. Okey, cikgu menggunakan nilai P dan Q, satu pasang jawapan. Cikgu masukkan dalam P tambah Q sama dengan -6. Lepas tu cikgu gantikan. Jadi di sini apabila dua kiri dan kanan sama, okey, bererti jawapan kita betul. Okey, insya-Allah betul. Okey, jadi begitulah contoh cara-cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah dalam kertas 1. Ada 4. Ini sebenarnya macam KFC tadilah. No. Okey. F tadi apa? Rumus. Okey. C tadi calculate. And then refleksi. Okey, seterusnya. Jadi adik-adik, daripada itu, jom kita tetapkan target kita. Target apa adik-adik? Nak dapat apa? A plus. A minus. B plus. B ke? C plus? C. D. E. Yang mana satu? Pilihan kalbu? Okey. Jadi apa-apa pun, bila kita nak tetapkan target kita, pastikan ia bersesuaian dengan kemampuan kita. Kenapa? Nanti anda terlalu stres bila nak aim yang terlalu tinggi daripada kemampuan kita. Jadi, kita tak ada masa yang banyak lagi kan? Berapa hari lagi kita punya exam? Bulan Mac kan? 10 Mac ke? 12 Mac birthday saya. Okey, 10 Mac kan? Tak silap saya lah. Nanti kita check balik. Okey, jadi ada banyak masa lagi sebenarnya. Okey, tapi kita kena study smart. Okey, seterusnya, markah minima untuk mencapai target. Okey, jom kita tengok. Apakah markah minima mencapai target? Okey, di sini cikgu ada susunkan markah minima untuk mencapai target. Okey, apa target? Apa target murid-murid? Okey, apa target murid-murid kat sini? Sekejap, cikgu nak ambil warna merah. Okey, apa target? Contohlah. Okey, target saya mesti dapat A minus. Contoh, okey. A minus. Saya nak A minus. Jadi, markah A minus adalah dalam lingkungan 70 ke 79. Jadi, berapakah markah yang perlu saya ada? Iaitu 135. 135 itu adalah markah minima hasil tambah kertas 1 dan kertas 2. Zas. Zap. Okey. Ingat Okey, contoh. Okey, itu kalau nak A minus. Ataupun kalau kita ni selalu asyik fail je. Jadi, banyak nak kena catch up. Kalau kita nak aim yang tinggi, takut kita stres. Banyak benda nak kena study kan. Jadi,
Kita tukarlah sikit. Okey, kalau selalunya kita asyik fail je, tak apalah. C plus pun C plus lah. Okey, contoh. Okey, C plus. Markah mesti dalam 55 ke 59. Markah minima 108 per 180. Okey? Ingat, kertas 1 adalah 80, kertas 2 adalah 100. Jadi jumlahnya 180. Okey. Okey. Seterusnya, kita pergi seterusnya. Okey. Topik-topik wajib jawab untuk mencapai target. Okey, topik-topik. Kita tengok. Okey. Topik-topik yang digalakkan dan anggaran markah dalam kertas 1. Okey, ini anggaran. Kita jangan rasa, oh betul ni, betul bukan. Ini anggaran. Okey, sebab setiap tahun bilangan soalan berbeza dan dia punya markah pun berbeza. Okey, ini kita buat anggaran. Okey, kita tengok topik-topik yang terlibat ataupun yang digalakkan. Function ataupun fungsi, di mana markahnya adalah 9. Yang kedua, quadratic equation. Okey, di mana 6. Quadratic function ataupun fungsi kuadratik, 3 markah. Seterusnya, indices and logarithm ataupun logaritma, indeks dan logaritma, kita letak 6. Seterusnya, geometri koordinat, kita letak 7. Circular measure, kita letak 4, manakala progression 10 dan terakhir sekali linear law, iaitu 4. Jadi, menunjukkan jumlah keseluruhan markah dalam kertas 1 untuk ke-88 topik ini ialah 49. Okey, 49. Jadi sebelum tu, cikgu nak cerita sikit. Pelik tak? Kenapalah 3 topik tu cikgu highlight kan? Okey, kita tengok nak warna apa pula. Okey, ambil warna biru jugalah. Okey, kenapa cikgu highlight kan? Okey, geometri koordinat. Okey, geometri koordinat. Tak nampak lah pula kan? Ambil lain. Ambil apa ya? Kuning. Okey. Geometri koordinat sini. Okey. Kenapa cikgu merahkan? Dan kenapa circular measure ataupun sukatan membulat cikgu merahkan? Kerana kedua-dua topik ni kamu dah belajar 2 kali. Satu dekat AdMath, satu kat matematik. Okey, matematik moden. Geometri koordinat, kalau murid-murid perasan, untuk matematik kita belajar juga garis lurus, midpoint, titik tengah. Lepas tu kita belajar lagi garis lari kan. Cuma ada pertambahan sedikit je, iaitu kita cari area polygon. Okay, division of line segment yang ada ratio MN tu kan. Dan locus. Okay. Itu beserta perpendicular line, garis serenjang. Jadi apa masalahnya? Okay. Okay, lepas tu circular measure pun ada juga circle dalam matematik. Cari luas shaded region, area shaded region, cari perimeter shaded region, contohnya. Kemahiran tu dah ada. Jadi sayang kalau murid-murid tidak fokus, tidak mahir dalam kedua topik ini. Okey, linear law pula, graf. Kita lukis graf kertas 2. Okey, kalau dalam kertas 2 lah, linear law adalah bagi saya wajibkan semua murid-murid saya jawab sebab dia mudah. Sebab dia pun ada juga y sama dengan mx plus c. Macam geometri koordinat juga. Kena cari kecerunan. Kena cari y-intercept. Persilangan y kan. Jadi ketiga-tiga ini amatlah memberi manfaat. Amat berguna kepada kita. Okey? Kalaulah murid-murid mahir ketiga-tiga ni untuk kertas 1, okey, untuk kertas 1, secara tidak langsungnya kertas 2 dah boleh cover.
Okay, 2 in 1. Okay. Okay, kita fokus balik jumlah kertas satu tadi 49 markah. 49 markah kan? Okay. Jadi, kita tengok seterusnya. Okay, 49 markah. Kertas satu 49. Contoh. Okay, kalau kita mahir ke 88 topik ni. Kertas 2. Okay, untuk kertas 2 kita nak aim berapa? Contoh sebab kertas 2 pun ada teknik yang lain. Okey, cikgu tunjuk teknik kertas 1. Okey, untuk kertas 2, contoh cikgu letaklah berapa kat sini? Cikgu letak 50 lah. Jadi jumlah kertas 1 dan kertas 2 99. Jadi 99, okey, maksudnya 9, sorry ya. Okey, 99, oh highlighter pula. Jadi 99 per 180 darab 100, okey, kita mampu mendapat grade C+. Tepatlah cikgu nak C+ tadi kan? C+. Okey tak? Kamu bayangkan ya, kamu untuk form 4, untuk, melayang kau. Sorry. Melatah pula. Okey, contoh ya, kertas 1. Okey, kertas 1, kita ada apa? Kita ada 11 topik. Kertas 1 pula. Form 4. Okey, form 5, kita ada 10 topik. Semuanya 21. 21. Dekat sini, hanya 8 sahaja. Takkanlah kita tak mampu dalam jangka masa yang singkat ni, dalam 5 minggu lagi ni nak exam. Okay. 8 topik untuk kita mahirkan diri kita daripada 21 topik untuk mendapat markah sekurang-kurangnya 49 per 80 kertas 1. Tak gitu. Okey, seterusnya. Analisa soalan untuk topik wajib jawab. Wajib jawab tu yang 8 topik yang kita pilih. Yang penting, yakin boleh. Kita kena confident anda mampu mengubahnya. Okey, jom kita tengok. Okey, di sini cikgu ada susunkan bilangan soalan mengikut topik. Okey, daripada 2014 sehingga 2019. Okey. Sekejap ya. Okey, di sini. Jadi di sini kita fokus kat 88 topik 88 topik yang kita aim tadi. Okey, tengok 2014 ada 13 soalan. Okey, ingat untuk total kertas 1 kita ada 25 soalan. Jadi ada 13 per 25. 2015 ada 12 soalan. 14 soalan 2016. 2017 ada 11. 2018 13 dan seterusnya 2019 13. Okey, kalaulah murid-murid nilai sendiri. Okey, bilangan soalan ini, okey, kebanyakannya melebihi daripada separuh kertas 1. Melebihi dari separuh. Bayangkan 8 topik ni separuh kertas 1. Tak gitu senang kan? Apa yang susah? Jangan stres. 8 ni saja kita kena mahirkan cepat. Okey? Kalau macam ni lah, kalau cikgu buat jadual. Okey, disebabkan dah menonton video Cikgu Nurul ni. Okey, Isnin. Ni Isnin lah. Isnin nak letaklah tarikh Isnin. Selasa ni, Rabu ni, Khamis. Untuk study tu je. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Ada 8 hari. Okey, jadi fokuskan betul-betul. Functionnya hari tu. Last bila dah 8 hari, okey, bila dah mahir tu, baru kita buat latih to be soalan yang bercampur 88 topik ni. Okey, untuk hari Isnin, topik function dia tak bercampur lagi. Kita mahirkan betul-betul. Okey. So, seterusnya, teknik-teknik untuk mencapai target. Okey, teknik-teknik untuk mencapai target. Okey, so kalau kita tak ada teknik, target kita susahlah nak capai kan. Okey, jom kita tengok teknik. Okey, teknik yang pertama. Merancang masa anda.
merancang masa anda. Apa itu? Okey, kita mesti menggunakan sekurang-kurangnya 4 minit. Sekurang-kurangnya iaitu ketika membuat latihan di rumah yang sekarang ni lah, asrama ke, dan ketika dalam peperiksaan, masa untuk sekurang-kurangnya 4 minit ni lah masa untuk menyelesaikan satu soalan. Kita dah biasa praktis. Okey. Kita praktis satu soalan 4 minit. Okey. Jadi di sini satu soalan 4 minit, sekejap ya. Okey, kita ada 25 soalan. Kalau kita darabkan dengan 4 minit, kita akan dapat 100. 100 minit. Okey? Okey, exam 2 jam. 2 jam sama dengan 120. Okey, apabila kamu merancang masa untuk menjawab soalan sekurang-kurangnya 4 minit plus minus lah. Kadang-kadang soalan yang senang tak sampai pun 4 minit. 1 minit je tutup sebelah mata dapat jawab kan. Jadi baki 3 minit tu contoh boleh cover untuk soalan-soalan kebat yang agak sukar. Plus minus macam tu lah. Jadi kesannya bila murid-murid buat begini, okey, kesannya kita ada 20 minit. Untuk apa? Untuk apa 20 minit? Okey, untuk masa menyemak semula jawapan ketika di dalam peperiksaan nanti. Kamu tengok sini Untuk menyemak tau. Allah. Lagi sekali dia ni. Okey, balik semula. Okey. Ni untuk menyemak tau. Okey, bukan untuk tidur. Okey, bukan untuk tidur. Okey, ingat. Sayang kalau kamu tidur tu ataupun dah tak tahu nak buat apa, sayang sebab kita kosong tak tahu nak buat apa. Jadi sekurang-kurangnya kalau kamu mahirkan dalam 8 soalan ni, kamu akan all out untuk 8 topik yang kita target ini kan. Okey. So, seterusnya. Teknik yang kedua. Okey, cara penulisan bagi jawapan akhir. Okey, apa itu ya? Okey, jangan menunjukkan ataupun indicate jawapan. Jangan menunjukkan atau indicate jawapan. Apa itu indicate? Okey. Apabila kamu menunjukkan atau indicate jawapan, ia akan menghadkan peluang anda untuk mendapat markah penuh. Cikgu, apa tu indicate? Apa tu menunjukkan jawapan tu? Meh sini kat saya, meh sini saya tunjuk. Okey, menggaris jawapan atau meletak tanda hashtag ataupun yang sama dengannya, yang setara dengannya. Cikgu bagi contoh Okey, contoh satu soalan nombor 5 ni. Okey, graf fungsi kuadratik fx sama dengan px kuasa 2 tolak 2x tolak 3 dengan keadaan P ialah pemalar tidak bersilang dengan paksi X. Cari julat nilai P. Gitu. Okey. Okey, macam ni. Okey, sebelum cikgu terangkan, pada masa yang sama kita buat style KFC. Okey, K. Kita dah tahulah ini adalah quadratic function. Okey. Subtopik apa? Subtopik range. Tengok cikgu garis. Okey, lepas tu keyword dia does not. Okey, does not intersect. Okey, bila dah tahu does not intersect ataupun tidak bersilang. Tidak bersilang dengan paksi X. Okey, kalau tidak bersilang dengan paksi X bermaksud tidak ada, cikgu terangkan lagi lah, tidak bersilang tu macam mana. Ini kita pada masa yang sama kita study ni refresh. Tidak bersilang tu maksudnya, contoh cikgu bagi ni. Pen. Okey, tidak bersilang, ini paksi X. Okey, kalau tidak bersilang bermaksud no root, tiada punca. Kalau tiada punca, formulanya adalah ini. B square minus 4AC less than 0. Lebih kecil daripada kosong. Itu maksudnya. Okey, seterusnya. Dah keluarkan formula. Okey, kita dah keluarkan formula. Ini formula kita. Okey, jadi
pelajar kita ni dia keluarkan nilai ABC, masukkanlah dalam formula yang betul. Okey, kita tengok betul tak dia buat. Ini working step dia lah ni. Ui, betul. Okey, tetapi dia ada salah dekat negatif 4. Kenapa? Sebab negatif 2 kuasa 2 sebenarnya negatif 4. Ini sebab bila kamu masuk kalkulator, dalam kalkulator, kamu lupa bracket kan. Kalau nombor tu negatif, kalau kita nak, kuasa 2 kan, kita perlu letak dalam bracket. Okey, seterusnya. Okey, contoh saya letak nama student ni Razid lah. Oh, Razid letak negatif 4. Tapi Razid fikir, tapi negatif 2 positif 4 juga. Contohnya. Jadi dia keliru, dia pergilah conteng dekat tepi ni. Conteng kat sini. Okey. Jadi, cikgu pun cari, ada conteng kat sini. Bila conteng betul. Jawapan pun betul. Jadi tu kat situ cikgu boleh dapat bagi 3 markah. Okey, 3 markah penuh. Tetapi, panjang tetapi cikgu. Tetapi, dengan kesedihan yang nyata. Kenapa ya? Kenapa si Razid ni pergi indicate jawapan? Aduh, jangan indicate. Bila kamu menunjukkan, ini jawapan kamu, secara tidak langsung, cikgu tak boleh tengok yang sini. Jadi, markah murid-murid hanya berhenti di sini. Kan? Tak rugi gitu. Betul tak? Okey, so seterusnya. Itulah contohnya. Jangan indicate jawapan kita. Okey? Okey, kalau markah kamu 3 markah atau 4 markah, kalau kamu rasa jawapan kamu banyak, tulislah di mana-mana. Contohlah. Contoh. Kamu tak tahu, kamu tulis kat sini. Oi, rasanya ada lagi lah. Kamu pun conteng. Bla 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 sini. Oh, ada lagi kot. Sini sini. Tak apa, conteng lah. Nanti cikgu akan cari mana jawapan yang betul. Okey? Tapi pastikan itu pada soalan yang bermarkah 3 dan 4. Okey? Okey, seterusnya teknik yang ketiga. Perkara-perkara yang perlu diingat. Okey? Perkara-perkara yang perlu diingat. Pertama, garis kata kunci. Memudahkan untuk mengesan rumus. Macam tadi K, no, cari keyword, garis, highlight. Okey. Nombor 2, rumus dan formula. Keluarkan rumus dengan betul. Okey, KFC tu kan. Okey, lepas itu mencuba soalan. Mencuba semua soalan. Sekurang-kurangnya mendapat 1 markah walaupun jawapan salah. Okey, mencuba sekurang-kurangnya. Kita kan 25 soalan. Jadi, jangan biarkan kertas soalan kamu kosong. Jangan. Okey, sekurang-kurangnya kalaulah murid-murid follow KFC cikgu, no, cari apa chapter ni, ni. Okey, keluarkanlah rumus yang bersesuaian. Okey. Lepas tu mungkin boleh masukkan maklumat ataupun maklumat yang diberi dalam rumus. Okey. Kadang-kadang di situ 1 markah ya murid-murid. Okey, yang keempat. Langkah kerja. Untuk soalan markah 3 dan 4, seperti yang cikgu cakap tadilah, 3 dan 4, okey, pastikan kamu buat langkah kerja. Okey, sebab apa? Mungkin kamu akan dapat 1 markah tu di langkah kerja. Okey, kelima, pengiraan. Okey, pastikan ketika langkah kerja, belum jawapan akhir tau. Kita kira banyak perkiraan ni. Okey, pastikan kamu mengambil 4 tempat perpuluhan. Bila dah last punya jawapan akhir, baru 4 angka bererti. Gitu. Okey, nombor 6 dan yang terakhir sekali, topik pilihan. Di mana selesaikan soalan topik pilihan dahulu. Apa itu topik pilihan? Topik yang kita target tadi lah. Janganlah buat lupa. Ni gigit sekarang ni kan. Okey. So topik pilihan kita tu lah 88 tu. Okey, 88 tu.
Okey, bila dah buat 88 tu, baru kita tengok topik-topik yang lain. Adik, sorry, murid-murid, kalaulah kita dah targetkan 8 tu, bukan bererti kamu tak tengok langsung topik yang lain. Topik-topik yang lain, pergilah intai-intai sikit. Okey, jangan biar tu kesian, dia merajuk dia. Okey, so lepas itu, bila kita jawab soalan, kalau soalan tu, ya Allah, apa bendanya ni? Susahnya. Tak dapat idea lagi. Mana? Tak dapat idea. Puaslah garu-garu kepala belakang. Urut-urut belakang tengkuk ni. Selawat banyak kali. Tak juga ingat-ingat. Janganlah tunggu lama-lama. Okay? Skip. Macam susah sikit. Skip. 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 Dah sampai ke belakang. Skip. Pusing balik. Rotate balik. Mungkin kadang bila pusingan yang kedua tu baru idea tu sampai. Okay? Ingat? Okay. Seterusnya. Teknik yang keempat. Okey, bukannya cikgu jahat lah. Cikgu saja je nak kenakan korang. Okey? Teknik keempat apa? Nak tahu teknik keempat? Jumpa cikgu dalam video cikgu yang part 2. Jumpa di sana. Bye-bye sayang. I love you. Muah-muah. Bye-bye. Terima kasih kerana sudi belajar bersama saya iaitu Cikgu Nurul. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu. Admit senang saja kan? Jangan lupa buat latihan. Usaha itu penting. Yang penting percaya pada diri sendiri. Bye!